A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, saya panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu taala kerana pada malam ini bagi sahabat-sahabat yang berada di tanah air, kita dapat bertemu di secara maya lah ya, di Facebook group buat kali yang pertama selepas kita bertemu di dalam program Sinergi Pintar Ibu Bapa dan Guru pada 31 hari bulan Disember yang lalu. Saya doakan semoga semuanya mudah-mudahan berada di dalam keadaan sihat sejahtera, dah cukup rehat dah lepas balik daripada program tempoh hari, dan saya juga pun Alhamdulillah dah kita kata settle down lah. Maknanya Alhamdulillah sampai ke rumah di Island pun on time. Kemudian kita katakan datang perkara-perkara yang menyusul selepas itu pun boleh dikatakan lancar lah, tak adalah sakit-sakit sangat ke apa ke, walaupun sangat penat. Saya membebel sekejap awal-awal ni sikit-sikit ni kerana mengambil sedikit masa lah. Kalau misalnya ada lagi sahabat lain yang mungkin nak orang kata masuk bersama di dalam sesi live kita ni, dan bagi rakan-rakan, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa ataupun guru yang dah join, kalau boleh maknanya kongsikan lah, macam komen ke, suara tu dengar ke tak dengar, sebab ini first time saya pun tak tahu okey ke tak okey kan, dan ini kali pertama saya gunakan Melon app ni. So sekarang ni saya nak bukakan kita punya share screen kita. Alright, show on stream, yang mana pada hari ini insyaAllah kita akan menyambung perbincangan kita. Sekejap, kena buka kotak chat ni baru nampak. Okey, terima kasih. Semuanya macam tak keluar nama lah kan. Maknanya kalau saya just tengok dekat di dalam Melon app ni, ada 3 orang sahabat yang komen. Saya cuma nampak Facebook user kata dengar semua Alhamdulillah, jelas, clear, tapi nama tu tak keluar. Saya rasa ada ada setting yang saya belum selesaikan lagi yang menyebabkan nama tak keluar, ataupun rasanya mungkin tuan-tuan dan puan-puan sendiri dekat dalam setting page tu kena add Melon app, MELON APP kan, Melon app yang saya pakai ni. Kalau install, maksudnya accept app tu di dalam setting group ni, mungkin kali ni tak apalah, bagi yang tahulah, bagi yang tak tahu pun tak mengapa. Lepas tu nanti barulah nama tu boleh keluar, nampak pada saya. Jadi sekarang ni kalau saya nak tengok nama, saya kena tengok dekat saya punya iPad kat sebelah ni, insyaAllah. Jadi ahlan wa sahlan kepada Nazirah Ahmad, Taufik Husin, Kai ke, KHAI kan, satu words kan, ahlan wa sahlan, dan juga rakan-rakan lain yang berkesempatan lah untuk masuk sama, insyaAllah. Baik, sambil-sambil kalau ada yang lain-lain tu yang akan mengikuti, dan benda ni recorded, jadi insyaAllah boleh juga ditonton kemudian. Pada hari ini kita nak meninjau sedikit kepada satu lagi topik yang dirancang awal-awal hari itu untuk dikongsikan tapi tak sempat, iaitu berkaitan dengan pujian daripada ibu bapa kepada anak-anak, apakah implikasinya, dan bentuk pujian yang bagaimanakah yang bermanfaat untuk anak. Kemudian pada masa yang sama juga, apakah berkemungkinan ada bentuk-bentuk pujian yang boleh mendatangkan
kita katakan bahaya sekiranya ia menjadi kebiasaan dalam komunikasi kita dengan anak-anak. Jadi kita nak tengok sedikit kepada kajian yang ke-17 yang ada diletakkan di dalam buku ini, yang mana di dalam kajian tersebut ada dinyatakan bahawa di sini the study, researchers observe the interactions of 53 children aged 1 to 3 years old and their parents over a 3-year period. Lama ya, kajian ini dibuat selama 3 tahun, membabitkan 53 orang kanak-kanak di antara usia 1 ke 3 tahun. During these interactions, the researchers recorded the amount of praise parents gave to their children and categorized it as either process praise, person praise or others. Yang mana penyelidik-penyelidik ini sepanjang tempoh 3 tahun itu, mereka memantau komunikasi yang berlaku di antara ibu bapa ni dengan anak-anak kecil mereka yang berusia 1 hingga 3 tahun ni, dan merekodkan pujian-pujian yang diberikan oleh ibu bapa kepada anak-anak ni, serta mereka mengkategorikannya kepada 3 kategori. Yang pertama adalah pujian ke atas diri si anak, kemudian proses yang pujian kepada proses iaitu usaha yang dilakukan oleh anak, dan kemudian pujian dalam kategori-kategori yang lain. So ada 3, process praise, person praise and others. Process praise focus on the child's effort and strategies, such as you must have tried really hard there, or I really like how you did that. Jadi process praise ini merujuk kepada pujian-pujian yang bentuknya ialah dalam bentuk ibu bapa ni memuji perkara yang dilakukan, yang diusahakan oleh si anak. Contohnya dengan berkata, macam bagus, mesti dah usaha keras kan, macam-macam usaha yang dah dibuat, you try your best untuk dapat benda ni, ataupun ayah ke mak ke suka dengan apa yang kamu buat tadi tu. Jadi pujian itu memberi tumpuan kepada apa yang dilakukan oleh si anak. Person praise pula, pujian kepada individu pula, memuji si anak ke atas individu anak ni tadi pula, was defined as praise that centered around a fixed positive quality such as you're so smart or good girl. Pujian person, kita kata apa tadi, person praise tadi pula merujuk kepada pujian yang diberikan oleh parents kepada anak ke atas kualiti yang fix pada diri yang ada pada si anak ni tadi. Kualiti yang fix tu, contohnya bila dia kata kamu ni bijak, pandai kamu, kita kata macam tu kan. Bila anak ni dapat buat something, kita kata oh bagusnya anak mak, pandai sangat. Jadi pujian kita kepada si anak ni tadi adalah ke atas kepandaiannya ataupun ke atas tingkah lakunya, macam baik anak mak. Jadi kita puji dia sebagai anak yang baik. Bila kita puji macam tu, dia jatuh di dalam kategori person praise. Baik. 7 years later, beberapa tahun kemudian, when the children were 7 to 8 years old, bila budak-budak yang terbabit di dalam penyelidikan ini telah mencecah usia 7 ke 8 tahun, maknanya mereka sudah mula bersekolah secara formal, the researchers returned to ask the students about their attitude to learning and what motivated them. Penyelidik-penyelidik ini telah berhubung semula dengan budak-budak sekolah rendah ni tadi, yang mereka kenal mereka ni semasa mereka berusia 1 hingga 3 tahun dulu, untuk meninjau, bertanya kepada mereka untuk meninjau tentang sikap mereka terhadap pembelajaran dan apakah yang memotivasi mereka. They then compared the type of praise that the children had received years before to see if there was any correlation. Mereka cuba untuk meneliti apakah ada hubung kait di antara respon yang mereka terima daripada budak-budak ni ketika budak-budak ni berusia 7-8 tahun terhadap sekolah mereka, suka tak suka belajar ke, dengan pujian-pujian yang mereka terima ketika mereka berusia 1 hingga 3 tahun dahulu. So itu adalah merupakan kajiannya. Jadi apakah yang terkandung di dalam dapatan ini? Bila kita tengok orang kata apa ni,
perbincangan, penyelidikan ataupun kajian yang dibuat dalam bentuk macam ni, sebenarnya kita rasa agak nervous sebab betapa kalaulah ada hubung kait, maknanya kualiti komunikasi kita dengan anak-anak kita masa mereka umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tu, implikasinya akan dapat dilihat bila mereka bersekolah nanti. Jadi bertuahlah kalau sekiranya dapatan ini menunjukkan kepada sesuatu, bertuahlah bagi kawan-kawan, adik-adik yang baru berumah tangga, yang baru nak ada baby ataupun anak yang kecil-kecil lagi, supaya awal-awal ni kita boleh ambil pelajaran agar kita lebih berhati-hati dan memahami, memikirkan bahawa benda-benda yang kita buat kepada anak kita dalam bentuk pujian-pujian ketika mereka berumur 1, 2, 3 tahun ni, implikasinya kita akan nampak jauh kat depan nanti bila mereka start sekolah. Jadi kita tengok apakah yang terkandung di dalamnya. So finding daripada kajian itu menunjukkan bahawa yang pertama, the main findings, 7 to 8 year old children who had been praised for their processes, strategies, and effort when age 1 to 3 were more likely to have a growth mindset, embrace challenge, value hard work, and be able to generate strategies on how to improve. So finding yang pertama ialah kanak-kanak pada usia 7 hingga 8 tahun yang diselidik ini tadi, bagi mereka yang ketika mereka berumur 1 hingga 3 tahun, puji-pujian yang mereka biasanya terima daripada ibu bapa mereka adalah puji-pujian yang jatuh di bawah kategori process praise, puji-pujian ke atas perbuatan-perbuatan anak. Mereka ini lebih jelas kecenderungan bahawa mereka itu mempunyai apa yang disebutkan sebagai growth mindset. So mereka mempunyai pemikiran yang lebih berkeyakinan terhadap kemampuan mereka untuk belajar. Mereka ini lebih orang kata steady lah untuk berdepan dengan cabaran, tak takut untuk berdepan dengan cabaran. Mereka menghargai usaha keras dan juga mampu untuk mengatur macam-macam strategi untuk macam mana mereka boleh nak jadi lebih baik. So ini adalah growth mindset. So growth mindset versus fixed mindset. Fixed mindset apabila seseorang itu berpegang kepada satu kepercayaan bahawa sesuatu itu tidak boleh diubah melalui pembelajaran, melalui usaha, manakala growth mindset adalah pemikiran yang dipegang oleh seseorang bahawa bila mana ada cabaran-cabaran berlaku, satu-satu perkara berlaku, kita boleh berusaha untuk membetulkannya, memperbaikinya. So dia tak fix. Jadi dia tidak akan kata yang aku ni pandai ke, aku ni bodoh ke, aku boleh, aku tak boleh kerana sesuatu berlaku. Kerana dia akan sentiasa fikir, apa sekalipun, keputusan periksa tak bagus ke, ada masalah dengan kawan ke apa ke, dia akan fikirkan ada sesuatu yang boleh dibuat untuk membetulkan keadaan. So itu adalah growth mindset. Jadi dapatan yang pertama menunjukkan bahawa kanak-kanak yang di usia persekolahan mereka, semasa mereka kecil dahulu, pujian-pujian daripada parents mereka adalah di dalam bentuk proses praise, adalah lebih mempunyai kecenderungan untuk mereka itu ada growth mindset. Ya, maknanya mereka bekerja keras, mereka akan mencari jalan macam mana nak mengatasi masalah. Baguslah, kan? Itu adalah dapatan yang pertama yang ditemui daripada penyelidikan ini. Kemudian yang kedua, saya lepas ni nak kena check balik sebab cermin mata saya dah 3 tahun, jadi dia dah tak berapa jelas nak baca kan. Dapatan yang kedua, the type of praise parents use is set when their children are 14 months old and remains consistent for the next 2 years. Jenis pujian yang akan orang kata menjadi second nature, yang akan menjadi tabiat parents. Parents tu bukan lagi macam mencuba-cuba, tapi dia dah jadi macam second nature, dia dah lekat menjadi tabiat kepada mak bapak ni, ialah apabila anak itu yang dipuji daripada awal tu, bila mana anak itu sampai ke usia 14 bulan, maknanya setahun lebih sikit. Ya.
Dan kemudian dia akan, bila dia fix macam tu, maknanya sebelum 14 bulan tu mungkin masih lagi parents ni belum natural lah ketika dia nak memuji anak tu, dia fikir dulu. Tapi bila dia dah faham benda ni, dia continue buat, dapatan itu menunjukkan ketika anaknya berusia 14 bulan, pujian yang jenis yang dipilih itu lekat menjadi tabiat ibu bapa, dan kemudian dia akan konsisten berterusan untuk 2 tahun yang berikutnya. Jadi kita boleh lihatlah bahawa nak melatih mak bapak ni untuk menajamkan choice of word, pemilihan perkataan bila dia nak memuji itu pun memakan masa. Ya, mungkin di peringkat awal teragak-agak fikir dulu, check balik, tetapi lama kelamaan dia akan menjadi tabiat yang boleh melekat, dan mudah-mudahan tabiat yang lekat tu biarlah tabiat yang baik, jenis pujian yang bermanfaat untuk si anak ni tadi. Baik, apakah dapatan yang seterusnya? Yang ketiga, boys and girls both receive similar amount of overall praise. However, boys receive far more processed praise than girls did. Dalam kajian ni didapati bahawa budak-budak lelaki dengan budak-budak perempuan, dari segi jumlah puji-pujian yang mereka terima daripada mak bapak mereka adalah lebih kurang sama. Dua-dua menerima jumlah pujian yang tidak begitu signifikan perbezaannya. Akan tetapi penyelidik ini mendapati bahawa budak-budak lelaki lebih banyak menerima proses praise daripada parents mereka berbanding dengan budak perempuan. Ya, pujian yang diberikan oleh mak bapak kepada anak lelaki lebih banyak berbentuk proses praise berbanding dengan pujian yang diberikan kepada anak perempuan yang lebih banyak berbentuk person praise. Apakah dia punya lanjutan dia? 24.4% of praise for boys was process focused, whereas only 10.3% of praise that girls receive was for their processes. Yang disebut tadilah, jadi macam sekali ganda juga kalau kita nampak kan. Oleh demikian, as a result, boys were more likely to have a growth mindset 5 years later. Akibatnya, bila sampai kepada memulakan tahun persekolahan, budak-budak lelaki lebih mempunyai growth mindset berbanding dengan budak-budak perempuan. Bukan kerana jantinanya itu, tetapi kerana perbezaan yang berlaku oleh ibu bapa terhadap bentuk puji-pujian yang mereka berikan kepada anak-anak mereka. Something yang mungkin kita boleh check dengan diri kita lah. Maknanya kalau kita buat macam tu, kenapa dengan anak lelaki kita memuji benda yang dia buat, manakala bila budak perempuan, anak perempuan, kita memuji kepribadian si anak, fix attribute ataupun fix quality yang ada pada anak. Kenapa? Kan saya pun tak sure lah, tak begitu ketara juga nampak penjelasannya di sini. Ada kemungkinan anak perempuan ini lebih kita rasa macam pujian untuk mereka itu lebih dihargai apabila kita memuji diri si anak. Baik anak ni macam tu kan, kita puji dia baik, kita puji dia bersopan santun, kita puji dia baik, kita puji dia pandai, dan kita tidak begitu memberi perhatian terhadap kualiti benda yang dia buat, sehingga puji-pujian itu jatuh di dalam kategori person praise dan bukannya process praise. The mindset of a parent did not necessarily relate to their child's mindset. What was most closely correlated was the type of praise the parents use. It was those interactions that most influence their child's mindset. Maknanya, pemikiran ibu bapa tidak semestinya mempengaruhi pemikiran anak. Jadi kalau ibu bapa itu mempunyai pemikiran growth mindset, mereka adalah profesional, mereka adalah entrepreneur, businessman yang dah biasa dah dengan pelbagai cabaran dan sentiasa positif dari segi kerjayanya untuk melihat masalah sebagai peluang dan bukannya bebanan. Contoh yang selalu kalau kita ingat
ada orang ni nak dihantar, dua orang lelaki dihantar oleh sebuah syarikat ke dua lokasi untuk menjual kasut kan. Jadi bila dia sampai ke, orang yang pertama ni bila dia sampai ke pulau berkenaan, dia dapati semua orang tak pakai kasut. Jadi dia report balik pada company dia kata forget it lah, maknanya this is not our market. Kat sini orang tak pakai kasut kan. Jadi tidak ada maknanya untuk kita berusaha untuk menjual, memasarkan kasut dekat lokasi yang pertama. Manakala pekerja yang kedua pula pergi ke satu lokasi yang semua orang tak pakai kasut juga, tapi dia kata tolong hantarkan 10,000 pasang kasut untuk penduduk yang ada di sini. Mereka semua tak pakai kasut. So ini adalah peluang untuk kita menjual kasut kepada mereka semua, dan kita kena cari jalan macam mana kita boleh perkenalkan kasut kepada mereka untuk mereka memakainya. Jadi kedua-dua mereka itu berjumpa dengan senario yang sama, tetapi yang pertama tadi dengan fixed mindset dia melihat there's nothing we can do to change whatever yang dah berlaku ni tadi. Manakala orang yang kedua pula, bila dia nampak semua orang tak pakai kasut, rather than dia kata tak ada faedah untuk kita memasarkan kasut di tempat orang tak pakai kasut, yang dia fikirnya ialah ini adalah peluang yang paling besar kerana semua orang tak pakai kasut, lagi banyaklah kasut boleh dijual. Jadi pemikirannya itu berbeza dan itu mempengaruhi strategi mereka. Jadi kalau parents tu adalah businessman ke, professional ke, mungkin dalam kerja-kerja yang dia buat, dia mempunyai pemikiran yang growth mindset tadi. Tapi itu tidak semestinya terus menjadikan si anak juga berpemikiran dengan pemikiran yang sama macam mak bapak dia, kecuali seperti mana yang research ini tunjukkan. Yang keempat, dia mengatakan bahawa apa yang lebih berkait dari segi pengaruh ibu bapa ke atas anak bukanlah mindset ibu bapa itu, tetapi jenis pujian yang digunakan oleh ibu bapa tadi ke atas si anak. So apa dia punya implikasi dia? Yang saya bayangkanlah, maknanya kita tak boleh nak nafikan bahawa bila kita baca benda-benda macam ni, kita rasa macam macam tak kenalah, ada something yang kita kena ubah. Tapi bila kita nak ubah benda tu, kita rasa macam kita agak tak natural dengan anak kita. Kita macam terpaksa buat-buat, rasa macam menyampah nak memuji anak-anak kita. Contohnya mungkin sebab kita sendiri tak biasa menerima puji-pujian macam tu. Jadi kita pula nak memuji, kita rasa macam gedik dia anak ni, kita nak puji-puji kan. Tapi kita lawan perasaan kita itu kerana kita yakin bahawa this is the right thing to do. Jadi walaupun bukan nature kita, sebab kita datang daripada latar belakang keluarga yang puji-puji anak ni benda yang jarang berlaku, kita nak buat benda ni kepada anak kerana kita tahu bahawa ini adalah apa yang baik untuk si anak, maka kita pun menggunakan perkataan jenis pujian yang betul untuk support anak kita, walaupun mindset kita masih lagi mindset yang belum sepenuhnya teranjak daripada, katalah macam fixed mindset tadi, something yang a bit negatif. Jadi apa yang kita fikir tu boleh diketepikan bila mana kita ada kekuatan untuk kita ubah, kita memilih untuk mengubah pendekatan kita dengan memuji anak menggunakan puji-pujian yang jatuh di dalam kategori proses praise tadi. Jadi itu antara yang boleh saya fikirkan lah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, kalau ada macam pendapat lain ke pun bolehlah dikongsikan sama. Saya tengah fikirlah macam kalau depan-depan ni adakah lebih bermakna, bermanfaat kita buat macam ni dengan menggunakan platform seperti Melon App. Melon App ni kira macam StreamYard lah, lebih kurang sama kan. Tapi sebab saya subscribe pada Melon App ni, saya pakai yang ni. Ataupun lebih interaktif kalau dipakaikan Zoom. Jadi kalau Zoom tu macam kalau tuan-tuan dan puan-puan nak bercakap ke apa ke, macam senang je kan, macam buka je mikrofon, buka je kamera, terus boleh cakap. Tapi kalau kat sini boleh type je lah di ruangan komen. Kalau nak muncul, kena bagi tahu saya boleh invite anda masuk sini, keluar
dekat sini kan, kalau ada yang nak muncul lah. So nanti kita boleh berkongsi maklum balas what will be the better way platform contohnya untuk kita tingkatkan kualiti interaksi kita. Right. Dan kertas kerja yang dirujuk untuk kajian ini saya letak kat sebelah tu lah, ya. Parents praise 1 to 3 year old predicts children's motivational framework 5 years later ni. InsyaAllah nanti dia punya paperwork tu saya akan upload dekat Facebook group kita kalau ada yang berminat untuk membacanya dengan lebih mendalam. Baik. Seterusnya, di dalam buku yang sama yang kita pakai ni, ada beberapa lagi kajian lain yang ada kaitan. So saya masukkan siap-siap ya, supaya kita boleh macam sekaligus sajalah, sebab dia ada kaitan dengan puji-pujian, jenis puji-pujian anak, ibu bapa kepada anak, dan juga growth mindset, serta kaitannya dengan sikap parents terhadap kegagalan. Positif ke negatif ke terhadap kegagalan. So saya includekan sekali. Tadi saya ternampak ada yang komen tadi kan, kaitan dia kata saya setuju platform ni, nak tanya soalan boleh type saja pun okey juga kan. Maknanya type saja kalau ada apa-apa yang nak ditanyakan, kita boleh sertakan sama. So anda boleh nampak lah saya letak kat sini kan, dia cuma keluar Facebook user. Nama yang tulis komen ni hanya akan keluar bila anda add Melon app ni di dalam setting group anda, kan. That's one thing lah. Begitu juga saya rasa teacher Mahfuzah tulis kot tadi kan, maknanya kita juga boleh gile-gile untuk bercakap kalau misalnya ada yang nak bercakap. So, okay. So kita tengok sikit dalam sedikit masa ada. Saya nak aimkan jangan lebih daripada sejam lah the whole thing ni kan. Untuk tuan-tuan dan perempuan malam-malam ni nak makan masa dengan family. So dua lagi kajian yang berkaitan dengan topik kita ni adalah kajian nombor 5 dan kajian nombor 14. So kajian nombor 5 awal sikit adalah berkaitan dengan growth mindset. So kajian tersebut menyatakan bahawa lebih besar sikit. Okay. Children aged 9 to 12 years old completed a problem-solving game and were then told that they had gotten 80% of the question right. Some of them were praised for their natural intelligence, whereas others were praised for how hard they had worked. The researchers investigated how the students felt, thought, and behaved in subsequent tasks. So dalam kajian ini, kanak-kanak berusia di antara 9 hingga 12 tahun telah diberikan satu game yang bersifat problem solving untuk mereka lakukan, dan kesemua mereka diberitahu yang mereka itu telah mendapat 80% markah ke atas kerja yang mereka buat tadi. Sebahagian mereka dipuji oleh penyelidik ini merujuk kepada fixed quality tadi, natural intelligence, betapa pandainya mereka sehingga mereka boleh dapat 80%. Manakala sebahagian yang lain pula dipuji merujuk kepada usaha-usaha mereka, kan, betapa bersungguhnya mereka menyelesaikan. So you deserve to get 80% because you're such a hard because of the hard work that you put into this task yang menyebabkan you deserve untuk dapat 80% ni. Jadi sekumpulan menerima pujian di dalam kategori person praise, sekumpulan lagi mendapat pujian di dalam kategori process praise. So dia ada lebih kurang sama macam yang kita puji tadi. So apa finding dia? Sebelum kita tengok finding dia, saya nampak ada komen daripada Nazira Ahmad. Terlambat tak Ustaz? Kalau terlepas 1 hingga 3 tahun. Dalam banyak perkara yang telah dan mungkin sedang ataupun yang akan kita bincangkan, mungkin banyak yang akan menunjukkan terlambat. Alangkah bagusnya kalau masa budak-budak kecil ni kita buat begini, tapi sekarang ni budak-budak ni dah besar. Something yang boleh saya katakan bahawa nanti kita cari research yang ada kaitan, definitely ada, yang untuk memahamkan kepada kita tentang the value of neuroplasticity. Maksud dia otak kita ni macam plastik, dia sangat-sangat berubah-ubah berdasarkan kepada
apa yang datang kepadanya, yang berlaku kepadanya. Dalam erti kata yang lain, it's not something yang fix. Cuma kalau kita dapat buat benda ni, kita puji anak kita dengan proses praise ketika mereka kecil, itu adalah lebih baik dan somehownya lebih mudah, kerana betul kena pada masanya. Tetapi kalau dah terlepas, anak kita struggle dengan macam-macam benda, jangan kita berputus asa. Ada pastinya macam-macam lagi yang boleh kita usahakan, cuma mungkin susah sedikit, kena lebih sedikit untuk kita atasi. Basically-nya nak repair tu, kita boleh repair, tapi repair tu lebih susah berbanding dengan membuatnya pada masa yang betul, pada suatu ketika, kan, insya-Allah. Jadi janganlah kita macam frustrated sangat, tapi kita gunakan maklumat ini untuk kita reflect balik. Oh, patutlah anak-anak aku bila kat sekolah ni macam ni, dia punya fikiran dia, idea dia, kita boleh muhasabah balik. Kita mungkin tak boleh buat daripada awal yang betul, tapi kita jumpa jawapan kenapa anak kita sekarang ni ada masalah dari segi keyakinan diri dia untuk berjaya, self-efficacy dia, keyakinan dia terhadap kemampuan dia untuk belajar sesuatu tu bermasalah. Dia berkemungkinan ada kaitan dengan jenis-jenis percakapan yang telah kita lakukan kepada anak-anak semasa mereka berusia 1 hingga tahun dulu. So tak dapat buat awal pun, tak mengapa, at least kita dapat jawapan what went wrong, kenapa jadi macam sekarang ni. Jadi saya nak tengok sikit kepada beberapa komen yang ada dikongsi. Saya banyak kena cross sebab dekat skrin saya tak keluar nama daripada Puan Fazila ada sebut. Okay. Kalau saya letakkan kepada skrin supaya kawan-kawan lain boleh baca. Sebagai ibu yang mempunyai fixed mindset, memang satu cabaran untuk growth mindset kan diri sendiri, kan. Dia macam nak puji proses anak tu, insya-Allah boleh diusahakan dari semasa ke semasa. Tapi bila dengan diri sendiri, judgemental sangat. Dia macam naturally negatif sangat pada diri sendiri, kan. Terima kasih atas komen tersebut. Saya fikir isunya itu mungkin lebih kompleks daripada apa yang terpapar ini, kerana berkemungkinan ada pelbagai faktor yang menyebabkan kita mempunyai fikiran yang begitu yang agak negatif ataupun sangat negatif terhadap diri kita sendiri. Saya pun ada sentuh sedikit ketika saya dalam program hari itu, kan, macam bila banyak kali fail, sampai 5 kali saya fail master's degree tu, negative thought tu accumulated dengan lebih teruk lagi lah. Dan terutamanya bila kita pula ada impairment yang ada diagnosis, ya, contohnya misalnya kalau macam saya sebagai individu ADHD, memang ends, ya, automated negative thoughts tu is quite strong dalam fikiran kita. Kita selalu akan fikir negatif tentang satu-satu perkara kerana delay yang berlaku kepada prefrontal cortex kita yang buat kerja ni tadi, yang nak kawal emosi kita tu, dia ada masalah. Jadi ada aspek biologi yang turut menyumbang kepada mengapa kita susah nak mempositifkan perkara negatif yang kita fikirkan tadi. Namun something juga yang saya nak highlightkan, dia mungkin lebih ketara kepada orang lelaki. Selepas daripada Island mendedahkan salah laku gereja Katolik terhadap kanak-kanak, ya, ada sexual abuse dan macam-macam lagi lah kepada kanak-kanak, kepada wanita yang melahirkan anak di luar perkahwinan. So macam-macam penganiayaan, kezaliman yang dilakukan oleh pihak gereja kepada kanak-kanak yang datang ke gereja untuk belajar semua benda ni. Satu bidang kajian telah meningkat yang menunjukkan, menambahkan sampel menyatakan bahawa child trauma yang dialami oleh kanak-kanak, terutamanya lelaki, yang dialami oleh kanak-kanak ketika di usia kanak-kanak dia tu, dia punya akibat daripada trauma tu dia muncul ketika
kanak-kanak itu mencecah usia middle age di usia 40-an, 50-an. Dan ini menjelaskan kenapa ramai lelaki yang di usia 40-an, 50-an tiba-tiba kemurungan, withdraw daripada kerja, hilang motivasi nak pergi kerja, jadi murung, depressed, dan bila mana pasangan tidak memahami, isteri contohnya tidak memahami kenapa suami aku ni macam ni, dan of course at the age of 40-50 ni sepatutnya kerjaya dah stabil, sepatutnya dah orang kata dah boleh mula plan ke arah nak pencen, tiba-tiba masa itulah krisis berlaku, perangai suami ni berubah. Jadi penjelasannya ialah kerana ramai di kalangan mereka ini adalah mangsa kepada perkara-perkara tragedi, trauma ke atas mereka yang terjadi masa mereka kanak-kanak dulu. Jadi it's very difficult to repair a broken child, dan dia banyak terjadi bila mana mereka ni dah dilewat usia. Saya tak begitu aware macam mana pula implikasi dia kepada yang perempuan, is it sama ataupun berbeza, tapi basically-nya kita tak fikir sangat benda tu kan. Masa kita nak kahwin, kita fikir kita nak kahwin lah, dan bila kita nak ada anak pun kita rasa macam naturally je kita nak ada anak. Tapi rupa-rupanya kalau banyak benda yang unsolved yang kita bawa daripada alam kanak-kanak kita dulu, dia punya perkara negatif tu muncul kemudian. Dan yang lebih membimbangkan kita ialah kerana struggle-nya pula bukan ke atas kita sahaja secara peribadi, tapi macam yang Puan Fazila sebutkan tadi, benda tu juga mempengaruhi macam mana kita nak deal dengan anak-anak kita. Of course kita tak nak anak-anak kita tak pasal-pasal mendapat kesan negatif daripada trauma kita sendiri ataupun masalah struggle yang kita sendiri hadapi. Jadi sebab itulah saya berpandangan bahawa kita kena angkat effort, usaha-usaha memperbaiki keibubapaan, mendidik anak-anak sebagai satu perjuangan. Sebab dia bukan satu benda yang senang. Supaya jangan kita hanya membayangkan, oh kalau kita fikir benda besar-besar, nak membina negara, nak membangunkan tamadun ke, baru kita rasa macam we are part of a grand design, grand agenda. Tapi kalau memikirkan tentang to improve parenting, how can I do something better with my own children, kita rasa macam benda ni tak ada apa sangat. Sedangkan ia bukan satu benda yang senang. Itulah antara yang mungkin saya boleh macam respon sedikit lah pada apa yang disebut tadi. It is difficult. Saya pun ada sebut benda yang sama beberapa kali masa seminar hari itu. Kemudian satu lagi komen, saya kena tengok namanya dekat sini, daripada Tini Sri Dewi. Dan maaf kalau saya tak sebutlah puan ke doktor ke kan, kalau saya silap kan, saya sebut macam tu je lah. Okey, komennya berbunyi, saya salah seorang yang rasa susah nak puji, terutamanya yang dah menginjak remaja. Salah satunya sebab expectation. Contoh, kita expect anak-anak buat chores yang mereka sendiri dah pilih dan dipersetujui bersama. Tapi tak buat. Rasa payah nak puji kan. So macam mana nak proses praise dalam situasi ni? Yang pastinya dalam research ni dia tak bagi tahulah kita benda ni senang nak buat ke susah nak buat kan. It's very subjective. Dia memang balik kepada kita lah kan. Dan saya akui secara peribadinya juga bahawa benda itu benda yang susah. Tapi bagi saya proses praise lebih senang berbanding dengan person praise. Sebab kalau kita nak puji, kita kata anak kita pandai, anak kita rajin, anak kita bagus, itu lebih emosional. Dan emosional tu lagi susah nak buat, terutamanya bila kita tengah marah dengan anak kita. Tapi bila proses praise, bila pujian tu adalah nak memuji perbuatan, dia lebih kepada rational, dia lebih kepada benda-benda yang logik. So dia kurang consume kita punya perasaan. Jadi semasa kita marah dan tak berapa berselera sangat nak memuji tu, it's easier untuk kita still boleh puji bila mana yang kita nak puji tu adalah perbuatan anak dan bukan si anak tu sendirinya. Jadi misalnya kalau anak tu tolong, katalah misalnya ada adik yang seorang ni patutnya dia yang basuh hari ni tapi dia tak basuh,
tiba-tiba adik-beradik yang seorang lagi yang tolong bersihkan. Jadi dan dalam keadaan dia bersihkan tu, mulut dia popek-popek cakap benda yang kita macam geram bengang. Kalau nak tolong je lah, tapi tak yalah pising sangat. Contohnya kan, macam kita bengang dengan anak kita, mulutnya macam tu, kita still boleh kawal kita punya perasaan tadi, sebab yang kita nak highlight ialah perbuatan dia. Thank you. I really appreciate. It is a good thing yang kamu tolong basuhkan untuk adik-adik kamu tadi. So kita memberikan pujian kepada benda yang dibuat tadi tu. So kita tak kata, oh kamulah anak yang rajin, yang lebih rajin jika dibandingkan dengan anak yang lain ke, kerana itu akan mendatangkan lebih banyak, orang kata, dilema dan masalah lah, kan. So slowly lah, ya, pelan-pelan, insyaAllah. It's not easy untuk benda ni, orang kata kita boleh nak buat, insyaAllah. Jadi kita tengok sikit dalam finding yang saya sebutkan tadi. So apakah finding daripada penyelidikan tadi, bila mana sekumpulan pelajar dipuji tentang kebijaksanaan mereka, kena sekumpulan lagi pula dipuji berkenaan dengan usaha keras mereka. Saya baru ternampak satu komen, memuji ni perlu jadi budaya. Nak start jadi budaya tu kena buat selalulah kan Ustaz. Paksa diri supaya alert dengan anak, bendanya dah tahu tapi asyik tak ingat nak buat. Gitulah kan. Maknanya kita kena slowly develop benda tu, dan cuba melakukannya dengan baik, dengan betul, sebagai jihad kita lah, sebagai parents kan. So balik pada sini tadi, apa dia punya traumanya? Trauma pula, apakah dia finding dia? Finding dia mengatakan bahawa children who has been praised for their intelligence were more likely to choose future tasks that they thought would make them look smart. Children who had been praised for their effort tended to choose tasks that would help them learn new things. So, dapatan daripada kajian tadi menunjukkan bahawa budak-budak yang dipuji kepandaian mereka berkecenderungan untuk memilih tugasan-tugasan yang berikutnya dalam kategori tugasan-tugasan yang boleh terus membolehkan mereka ni kelihatan pandai. So mereka nak maintain status mereka sebagai si pandai sebagaimana yang dipuji tadi. Ini adalah kecenderungan yang berlaku kepada budak-budak yang bila kita puji tu, kita puji kepandaian dia. Akan tetapi bagi kanak-kanak yang dipuji ke atas usaha mereka, mereka ini berkecenderungan untuk memilih tugasan-tugasan yang boleh memberi peluang kepada mereka untuk belajar lagi benda-benda baru, yang boleh memberi peluang kepada mereka untuk belajar benda-benda yang baru. So kita nampak daripada dapatan ini, budak-budak yang kita puji bahawa dia tu pandai, dia akan pilih tugasan-tugasan yang boleh maintain dia tu terus kelihatan pandai. So ini boleh gradually menjatuhkan potensi dia. So we can imagine lah kalau budak-budak sekolah kita classify siapa yang periksa sekian-sekian-sekian masuk kelas tertentu, dan bila dia masuk kelas tu dia dilabelkan sebagai budak pandai, maka mereka ini akan lebih berkecenderungan untuk pilih, kalau diberi pilihan, kerja-kerja yang boleh maintain status pandai mereka, rather than pilih kerja-kerja yang memberi peluang kepada mereka untuk belajar benda baru. Rugilah kan. Di hari kita puji dia pandai, dia berhenti jadi pandai. And then yang dapatan yang kedua, children who had been praised for their intelligence said that they enjoy the task less when compared to the children who had been praised for their effort. Kanak-kanak yang dipuji ke atas kepandaian mereka mengatakan bahawa mereka taklah enjoy sangat buat benda yang mereka buat tadi tu, berbanding dengan kanak-kanak yang pujian kepada mereka itu diberikan ke atas usaha mereka. Mereka lebih enjoy dengan kerja yang mereka buat. So satu lagi dapatan yang menunjukkan bagaimana salah pujian menjahanamkan potensi yang ada pada kanak-kanak tersebut. Bila mana dia buat sesuatu yang menyerlahkan kebijaksanaan dia,
Instead of kita puji usaha dia untuk dapat result macam ni, kita puji dia pandai-pandai anak mak, benda tu memulakan proses untuk dia mula jadi kurang pandai. Kesan daripada pujian ni tadi, dia pilih aktiviti-aktiviti yang boleh maintain image dia sebagai orang yang pandai. Buat apa nak buat kerja yang susah-susah yang akan mengurangkan markah, kan, yang akan menyebabkan dia tak secemerlang sebelum ni ketika dia dipuji. And then yang kedua, dia pun tak happy dengan kerja yang dia buat. So kita boleh tanyalah, pergi ke orang kata sekolah-sekolah murid pandai, kelas-kelas murid pandai, apa implikasi mereka itu dicanang-canangkan sebagai cream of the cream, korang semua adalah pelajar yang pintar, pelajar yang cerdik, yang genius ke apa dan sebagainya. Apa kesannya kepada mereka berbanding dengan pelajar yang pergi ke sekolah tak ada nama, sekolah yang orang tak kenal, tapi cikgunya bila budak-budak tu dapat buat something yang bagus, cikgu highlight dengan pujian yang betul. Very good, kan? Benda yang keputusan yang kamu dapat ni much better daripada sebelumnya. I think because you ubah cara you belajar. So I congratulate you for the new strategy that you did. So akhirnya pergi sekolah biasa, sekolah yang tak ada nama, sekolah bukan sekolah budak-budak cemerlang, lebih beruntung bila mana mendapat puji-pujian betul yang mempengaruhi pemikiran dia, dan sometimes bukan masa tu saja tapi berlanjutan sampai dewasa, berbanding dengan anak-anak yang quote-unquote bertuah dapat masuk ke sekolah murid-murid pandai, duduk dalam kelas budak-budak genius, dipuji kepandaiannya, dimomokkan dengan cream of the cream dan sebagainya, satisfaction mereka merudum, motivasi mereka terjejas, dan mereka tidak berminat untuk mencabar diri mereka buat something yang lebih memberi peluang untuk mereka belajar benda baru. Sayang 1000 kali sayang. Kan? Yang ketiga pula, yang keempat, children who had been praised for their intelligence perform worse in future tasks. The children who had been praised for their effort perform better in future tasks. Rentetan lah. So, dapatan keempat menunjukkan budak-budak ni yang telah dipuji bahawa mereka itu pandai, kualiti performance mereka berikutnya merosot. Manakala pelajar-pelajar yang dipuji usaha mereka dan bukannya dilabelkan mereka tu pandai, mereka ini effort mereka, performance mereka untuk kerja-kerja yang seterusnya menjadi bertambah baik sedikit demi sedikit ke hadapan. 86% dapatan kelima of children who had been praised for their intelligence asked for information about how their peers did on the same task. Only 23% of children who had been praised for effort asked for this type of feedback, with the majority of them asking for feedback about what they could do better. 86% daripada kumpulan yang dipuji bahawa mereka tu pandai tadi tanya kepada penyelidik, grup yang satu lagi tu dapat berapa markah, nak tahu. Agaknya mungkin sebab rasa macam nak compare lah. So, okay, kita orang ni pandai, tapi yang grup satu lagi tu dapat berapa? Sebab pandai ni relatif lah. Pandai maknanya awak better daripada yang lain. So, nak tahulah yang lain tu dapat berapa. So, menyebuk nak tahu benda ni tadi kan. Tapi di kalangan pelajar yang dipuji ke atas usaha mereka dapat 80% tadi, hanya 23% sahaja di kalangan mereka yang bertanya kepada penyelidik yang grup satu lagi tu dapat result macam mana. Sebab bagi mereka ni, apa yang kita faham, isu tu tak penting sangat, because you are good based on what you are doing. So it's not about you being intelligent, it's not fixed. Dia tak set dalam kepala kamu ni pandai ke, kamu ni bodoh ke, kamu ni cemerlang ke, berbanding dengan sekumpulan pelajar yang lain. Tak wujud. Yang penting ialah you have done well because of this effort, and then mereka lebih bertanya apa yang boleh mereka buat lagi supaya mereka boleh improve lagi. Hanya kerana berbeza jenis pujian yang diberikan kepada mereka. 38% daripada kanak-kanak who had been praised for ability lied about the number of problems they solved in the task. Only 30% of the children praised for effort did. Pelajar-pelajar, kanak-kanak yang dipuji bahawa mereka itu pandai, maknanya person praise, 38% di kalangan mereka menipu dalam kerja mereka buat. Meniru ke menipu kan. Manakala 13% sahaja daripada grup yang dipuji
usaha mereka itu melakukan perkara yang sama. Jadi memuji dengan pujian yang salah menyebabkan motivasi hilang, kepuasan bekerja hilang, kesediaan untuk mencuba sesuatu yang lebih baik berkurang, kemudian apa lagi tadi? Hendak bersaing, maknanya encik-encik semut siapa sakit naik atas, aku pandai, so aku kena buktikan aku pandai, dengan nak tahu orang lain tu takat mana pandainya, jauh ke bawah ke, dan mereka juga lebih berkecenderungan untuk tidak berlaku jujur, ghush, maknanya menipu, ya, meniru di dalam peperiksaan contohnya, rugilah. So ini adalah implikasi daripada jenis puji-pujian yang diberikan. Saya janji nak habis apa ni lagi 10 minit. Kalau ada soalan ke apa ke, bolehlah di type tu. Saya just sebab saya dah letak sini, kita tengok je lah. Tak apa, saya rasa yang nombor 14 ni saya skip kerana dia ada kaitan dengan sedikit mencabah, sedikit terkeluar, dia cabang keluar berkaitan dengan sikap ibu bapa terhadap kegagalan dan juga kejayaan. So itu kita boleh sentuh dalam pertemuan yang seterusnya. Kita nak rumuskan dulu apakah yang kita dapat. So daripada kajian yang nombor 17 tadi, kan, kalau tak puji, okey, nanti tu ada soalan dah timbul kan, kalau tak puji langsung apa pula akibatnya kan. Right, kita tengok dulu apa kata penyelidik yang buat kajian ni tadi. Dia kata our findings are consistent with the idea that variation in parent praise can impact children's motivational frameworks and that the roots of this impact can be traced back to the toddler years. This would seem to suggest that reflecting on the type of praise we use with children at a young age can be very helpful. Yang kita dah sebut tadilah. Dapatan daripada penyelidikan ini menunjukkan bahawa jenis-jenis pujian yang digunakan oleh ibu bapa mempengaruhi kerangka motivasi anak itu pada masa yang jauh di hadapan apabila mereka mula bersekolah, dan apa yang terjadi kepada budak-budak ni bila mereka start sekolah darjah 1, darjah 2 itu akarnya berada pada apa yang terjadi kepada mereka berkaitan dengan puji-pujian ini semasa mereka berusia at toddler years, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ini menjadi satu usul kepada kita untuk kita faham tentang pentingnya jenis pujian kepada kanak-kanak pada usia yang begitu muda, 1, 2, 3 tahun, untuk tumbuhsaran mereka dan kualiti pembelajaran mereka. So parents yang ada knowledge tentang hal ini mengambil berat untuk kawal keletihan balik kerja, marah, gaduh laki bini ke apa ke, whatever happen between us dengan kerja-kerja yang kita buat, kita try untuk contain benda ni tadi, dan apa yang keluar kepada anak-anak tu is something yang kita consciously select, benda yang baik, termasuklah jenis pujian, agar mereka boleh dimaksimumkan potensi mereka ke depan dan tidak rosak di tangan mak bapak mereka sendiri. Given that children are likely to receive praise from many adults in their environment, it is remarkable that praise occurring during the thin slices of parent-child interactions that they observe provided insight into how children develop a growth mindset. Maksudnya ialah anak-anak ini akan mendengar puji-pujian daripada macam-macam jenis orang, daripada cikgu, daripada kawan, daripada ramai pihak. Tetapi tidak ada pujian yang dia terima yang kuasanya, impaknya sebesar pujian yang datang daripada parents mereka sendiri. So merujuk kepada soalan yang ditanyakan kat bawah sekali tadi kan, macam mana kalau kita tak puji langsung anak kita? Taufik Hussein tanya kan, kalau kita tak puji anak kita akan dipuji oleh orang lain. So puji-pujian yang sepatutnya tidak begitu relevan lebih mempengaruhi anak-anak kita berbanding dengan pujian-pujian yang sebenarnya berpotensi untuk membekas kepada anak kita. So kita kerugianlah benda tu. Jadi saya tak beranilah nak katakan bahawa dia akan jadi macam ni, tapi maknanya kita telah mensia-siakan sesuatu yang Allah sediakan yang paling mempengaruhi anak kita.
nanti ada satu topik yang kita boleh bincang dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang tentang pengaruh kawan-kawan, penerimaan kawan-kawan terhadap anak kita, apa implikasi dia dan apa yang boleh kita buat. Bila sampai kepada topik berkenaan, dan kita akan ingat baliklah bahawa kita ni memang secara konsisten terpaksa berlumba, berperang. Siapa yang nak mempengaruhi anak kita? Bila something went wrong, kita tak buat seperti yang sepatutnya, easily kita akan kalah. Macam saya balik baru ni, 2-3 hari ni duk bincang dengan budak-budak ni pasal rambut diorang kan. Saya kata bayar mahal-mahal pergi kedai gunting rambut sampai 17 euro, 20 euro untuk gunting rambut. Tapi macam cek sikit je nak trim macam tu. Jadi saya marah lah. Saya kata macam, kenapa nak membazir duit banyak macam tu untuk trim rambut sikit je. Jadi concern mereka ialah apa yang kawan mereka katakan, apa yang kawan mereka fikirkan, mana yang cool, mana yang tak cool, mana yang stylo, mana yang tak stylo. So mereka akan sampai kepada satu level umur yang apa kawan mereka cakap tu sangat besar, dia punya impact dia ke atas decision mereka, melebihi daripada pengaruh kita. So kalau kita tak awal-awal lagi gunakan peluang yang ada untuk menempa, mengukir secara permanen ke atas anak kita kesan positif dengan kita memuji mereka secara pujian yang betul, rugilah. Itu je lah yang mampu saya sebutkan. Anak-anak kita akan diambil oleh kawan-kawannya, oleh media sosial, oleh macam-macam lagi pihak, dan perkara itu rugi. Jadi menutup perbincangan kita dalam 3 minit terakhir ni, saya selitkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana menunjukkan penghargaannya kepada para sahabat, termasuklah para kanak-kanak. Ada contoh Ibnu Abbas, ada yang ini dia Ubay bin Ka'ab. So kita tengok sikit dalam kisah ini. Ubay bin Ka'ab menceritakan, gelaran Ubay bin Ka'ab adalah Abu Munzir radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah SAW pada satu ketika telah bertanya kepada beliau, wahai Abu Munzir, kamu tahu tak manakah ayat di dalam kitab Allah yang teragung? Jadi Ubay bin Ka'ab menjawab dengan mengatakan bahawa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, iaitu ayat kursi, surah Al-Baqarah ayat 226 kan. Dan bila Ubay bin Ka'ab menjawab dengan jawapan tersebut, Rasulullah SAW telah menepuk dada, tagnya ke atas dada Ubay bin Ka'ab, dan baginda berkata, liyahnakal ilmu Abul Munzir, congratulations, tahniah atas ilmu yang mulia, yang tinggi ini. Jadi Nabi SAW bukan memuji Ubay bin Ka'ab dengan mengatakan pandai kamu, tidak, tapi Rasulullah telah memberikan ucapan tahniah kepada Ubay bin Ka'ab atas ilmu yang diperolehinya. So maknanya pujian itu, kemuliaan, nilai tinggi yang telah diberikan oleh baginda kepada Ubay bin Ka'ab itu adalah atas ilmu yang ditunjukkan oleh Ubay bin Ka'ab tadi. So itu mendorong Ubay bin Ka'ab untuk lebih-lebih lagi lah. So tambah lagi ilmu. So dia faham bahawa value saya ialah bukan pada benda-benda yang tak berkenaan. Saya nak cakap pada anak-anak saya kan, saya kata value kamu bukan pada rambut kamu, value kamu bukannya pada handphone kamu, value kamu ialah pada sesuatu yang you can put effort on it. Akademik, pembelajaran, usaha, performance, even kesihatan diri kamu. Kalau kamu konsisten bersukan, kamu pergi gym ke, terpulanglah kan, walaupun saya tak suka pun budak-budak ni pergi gym kan, baik tolong saya angkat tong beras je. Tapi nak bagi tahu ni bahawa jangan letakkan nilai diri kamu tu di tempat yang salah. Jadi dalam kes ini, bila Nabi puji Abu Munzir, Ubay bin Ka'ab atas ilmunya tadi, Ubay bin Ka'ab tahu bahawa kemuliaan seseorang itu adalah pada ilmu yang bermanfaat ni tadi. So tambah lagi banyak ilmu. Jadi disebutkan dalam Syiar A'lam An-Nubala, kalau saya masih ingatlah, antara komentar terhadap siapakah Ubay bin Ka'ab, diceritakan bagaimana Ubay bin Ka'ab ini seorang ahli ibadah yang suka beribadah, tapi bila dia dapat tahu je ada orang perlukan sesuatu ilmu daripada dia, dia akan berhenti daripada ibadah tadi dan dia memberi priority kepada share ilmu ni tadi.
Macam mana Ubay bin Ka'ab nak ada that kind of attitude towards knowledge and the importance of sharing the knowledge with people? It started antaranya with receiving the right kind of praise. Pujian yang betul yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada dia, bahawa Rasulullah bukan memuji, wahai Abu Munzir, kamu ni cerdik, betuahlah mak bapak kamu, sejuk perut mak kamu mengandung ke apa ke. It's not that. Tapi Rasulullah puji tahniah kerana ilmu yang betul, yang bermanfaat, yang benar ini tadi. So, pujian Rasulullah pada aku ni daripada ilmu. So, aku tambah lagi ilmu. Itulah dia ini. Kan, value that you can put effort in it. Itu yang saya sebutkan tadi kan. Kita tekankan. So, sama juga kesnya dengan Abdullah bin Abbas. Bila mana Rasulullah SAW nak berwuduk, suddenly Abdullah bin Abbas ini atas courtesy dia datang bawa air. Rasulullah tak minta pun, tolong bawakan aku sedikit air. Tiba-tiba seorang budak ni bernama Abdullah bin Abbas ni telah datang membawa air. Dan bila Rasulullah SAW tanya air ni siapa yang bawa, dan bila baginda dapat tahu bahawa Abdullah bin Abbas yang membawa air ni tadi, baginda menepuk dada Abdullah bin Abbas dan mendoakan, ya Allah, jadikanlah anak ini yang kalau pada pahaman kita yang good common sense-nya, tinggi courtesy-nya, bila nampak Rasulullah nak air tu tak tunggu sampai tak minta pun, katalah macam anak kita kan, tak suruh tak buat. Tapi budak ni tadi Rasulullah tak minta pun, tapi dia sendiri yang Rasulullah ambil uduk, so dia pun bawakan air. Ya Allah, fakihkan dia dalam agama dan ajarkanlah kepadanya takwil, iaitu kemahiran, kepakaran untuk menelusi, menafsir kandungan ayat-ayat Al-Quran. Dan jadilah Abdullah bin Abbas itu seperti yang didoakan, puji. So ganjaran yang diberikan oleh Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas adalah dalam bentuk doa ke atas sesuatu yang dia boleh buat, usaha ni tadi. So that is the main point yang kita nak ambil, bahawa bila kita nak reward anak kita dengan kata-kata, dengan pujian itu hendaklah pujian yang menolong anak ni tadi untuk mereka itu boleh berkembang, boleh buat something, iaitu dengan memuji usaha dan bukannya memuji kepribadian mereka, memuji identiti mereka. Pandai kamu, bagus kamu, anak soleh, katalah macam tu. Perkataan itu perkataan yang baik, tetapi lagi membimbangkan, dia boleh menyebabkan kesan negatif yang berlaku, yang jadi self-centered, yang jadi narsistik punya trait, nurtured bila mana kita banyak puji budak ni tadi. Dan kami nampak anak-anak kami kat sini, masyarakat tempatan orang Irish ni, mereka banyak macam menanam tebu di bibir. Anak dapat result macam mana pun, bagus, macam you're very good kan, I'm so proud of you. Pujian-pujian yang diberikan itu pujian-pujian yang tidak menjelaskan kepada anak on what basis pujian itu mereka terima. So mereka tak tahu apa yang mereka boleh nak ubah. Jadi mereka dirosakkan oleh puji-pujian daripada mak bapak mereka sendiri. Jadi itu antara yang kita tekankanlah, dan kita berhati-hati kerana kita sebut tadi, bila kita puji budak-budak atas mereka ni pandai, kita nampak dalam research nombor 5 yang dibuat tadi, budak-budak tu menipu. Cuba ramai di kalangan mereka menipu sebab nak maintain image mereka tadi. So kita boleh menyemai yang saya sebut tadi lah, sifat bermuka-muka, munafik, narsistik daripada diri mereka kerana kita puji dengan pujian yang salah. Dan inilah yang ditekankan di dalam surah Ali Imran ayat 188. Walaupun asbabun nuzul ayat ini ada perbincangan panjang di kalangan ilmuwan, tapi antara yang ditekankan di sini adalah kecelaan kepada mereka yang wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Orang-orang munafik, mereka tidak pergi berjihad tapi mereka nak dapat kredit. Mereka dipuji atas something yang mereka tidak entitled. Macam anak, saya ingat lagi lah 2 hari lepas, saya kata kalau if you keep busying yourself macam grooming, macam nak handsome apa semua, kalau you handsome, your handsomeness tu is not really what you did, and itu DNA kita orang kan. Sebab bapak handsome, mak cantik, ke dapatlah anak handsome. So you shouldn't take the credit. Saya cakap macam tu lah, dengan nada bergurau kepada anak-anak kan. So kita nak latih anak kita supaya mereka take credit pada benda yang mereka letak usaha. Sebab saya macam tak suka bagi hadiah sempena birthday, because birthday doesn't really
indicates anything. Dia macam spoil kan budak-budak tu. Tapi kalau kita nak bagi hadiah, menghargai, mereka banyak pergi sekolah sepanjang tahun, kehadiran mereka bagus, mereka belajar dengan lebih baik, result menampakkan peningkatan pada kualiti pembelajaran mereka apa semua, so kita nak hadiahkan mereka, then cantik lah. Tapi kalau nak bagi hadiah just because they are 1 year older, it's nothing. Masa dia, dan benda tu spoil budak-budak ni tadi. Jadi kita tak nak kita tergolong di kalangan mereka yang buat macam-macam benda supaya dipuji dengan pujian yang tidak berdasarkan kepada kita punya effort, hanya merosakkan tingkah laku kepribadian budak-budak ni tadi. So kita tak nak macam disebutkan dalam ayat ni. So gitulah lebih kurangnya. Saya pun dah terlajak 5 minit daripada plan asal. Basically itu sajalah untuk kita katakan perbincangan kita kali ini, dan saya harap adalah sebersedikit manfaatnya yang diperolehi daripada perkongsian kita, yang harapnya taklah panjang sangat. Saya pun tak boleh nak janji macam so the session tu akan will be every Saturday ke, tak sure lagi jadual, tapi let us continue untuk bertukar-tukar pandangan lah, dan saya cuba tengok maklum balas daripada sahabat-sahabat kan, what will be the better way untuk kita continue kita punya engagement. Jadi saya jenguk sikit apa-apa yang saya tertinggal tadi. Intergenerational trauma, so ini antara yang ada disebutkan. Puan Fazila ada sebut respon kepada apa yang dinyatakan oleh Afifah tadi kan. So intergenerational trauma, kalau wanita kebanyakannya umur 30-an menuju 40. Saya terima kasih, mungkin saya pun nak tengok jugalah study. So yang saya aware ialah tentang yang lelaki-lelaki tadi kan. So childhood trauma is bad lah, tapi it's very hard kan untuk kita nak elakkan benda berlaku. So ibu, yang seterusnya lagi, ibu senang hati lihat abang basuh pinggan sungguh-sungguh, pinggan bersih, campur pun, dapur pun kemas. Selalunya skrip macam ni saya akan guna bila anak tak buat chores yang dia sepatutnya janji tak buat. Kadang-kadang dia tak clear cut, kita rasa macam clear, tapi bila kita nak buat nanti kita macam clear. Just kita bear in mind lah bila kita puji, try to focus on kerja yang dibuat dan bukannya kepada si anak tu. Kita label-labelkan dia rajin ke, malas ke, pandai ke, degil ke, positif or negatif. Dua-duanya adalah person praise. Person praise is not really good. Akhirnya Al-Quran pun cakap jangan kita wala tuzaku anfusakum, jangan kamu memuji diri kamu, Allah sajalah yang lebih tahu siapa di kalangan kita yang sebenar-benarnya bertakwa. So kita kena elakkan person praise, dan kita fokuskan bila kita nak reward somebody dengan pujian itu biarlah berasaskan kepada apa yang dia buat yang menjadi sebab mengapa kita memujinya. Dengan itu pujian itu menolong dia untuk terus buat lebih baik. Itu yang kita harapkan. Baik. Kiranya saya nyatakan kesan akibat jika dia buat benda tu. Okey. InsyaAllah kita navigate sama-sama. Dia maknanya tak adalah salah puji ni jadi berdosa ke apa, bukan itu cara kita kan, tapi maksud dia kita improve dari semasa ke semasa, insya-Allah. So gitulah ya. Terima kasih banyak Ustaz atas perkongsian. Terima kasih anda atas kesudian untuk meluangkan masa hadir bersama. Ada beberapa orang menghubungi saya bertanya boleh ke nak join dalam Facebook group ni walaupun dia tak join program tempoh hari. Secara dasarnya saya kata tidak ada masalah, tapi saya nak tengok dulu biar makmur sikit dekat dalam ni, dan mungkin kita dapatkan feedback lah daripada kawan-kawan kan, wajar ke tidak untuk sebahagian yang lain untuk join. Dari segi technicality-nya mungkin pihak Yayasan Pendidikan Khalifah boleh decide lah, insyaAllah. Untuk saya cubalah dari semasa ke semasa share benda-benda yang macam ni. Hopefully setiap minggu kita ada something yang kita belajar sama-sama daripadanya, dan bagi rakan-rakan yang dah ada akses kepada buku yang kita guna ni, congratulations. Dan insyaAllah ada lagi lah beberapa buku lain yang komplement buku ni tadi untuk mengukuhkan lagi pembelajaran kita. So saya berhenti setakat itu dulu.
Selamat berehat, selamat berhujung minggu. Kita saling mendoakan agar semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera. Dan insya-Allah kita jumpa lagi dalam halqah seterusnya. Saya belum balas banyak lagi komen yang dah ditulis di dalam Facebook group ni. Pelan-pelan lah insya-Allah saya cuba. Kita jumpa lagi dalam sesi berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan saya just ingatkan sekali lagi juga bahawa kita tengok lagi study yang lain berkaitan dengan the power of neuroplasticity. Maksud dia kebolehan otak manusia ni untuk berubah dan dia tidak fix pada satu-satu masa. So jangan berputus asa bila kita nampak kajian ni umur anak 1, 2, 3 tahun kita sepatutnya buat macam ni tapi kita dah terlepas. InsyaAllah peluang-peluang tu ada. Cuma siapa yang tahu dan dapat buat dengan lebih baik daripada awal, ia mungkin lebih mudah dan tidaklah menjamin kerana masih juga macam-macam cabaran lain yang ada. Dan insya-Allah kita cuba sama-sama. Sekian, wabillahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.